Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama membacakan surah Al-Waqi'ah. Sebelum kita memulakan surah Al-Waqi'ah ini, suka cerita untuk saya menceritakan sedikitlah latar belakang surah Al-Waqi'ah yang kita akan bacakan. Moga-moga sedikit informasi sebelum kita membaca ini sedikit sebanyak membantu dalam kita menghayati dan mentadabbur, walaupun mungkin kita tak faham semua keseluruhan surah itu kan. Jadi adalah lebih baik sebelum kita membacanya, kita tahu sedikit sebanyak tentang beberapa informasi surah Al-Waqi'ah. Yang pertamanya adalah makna dan nama surah. Makna dan nama surah Al-Waqi'ah ini iaitu yang bermaksud peristiwa besar, ataupun hari kiamat, yang mana ia merujuk kepada suatu kejadian agung yang pasti berlaku, iaitu hari pembalasan. Kalau kita tengok nama-nama hari kiamat dalam Al-Quran ni ada banyak, antaranya Al-Qiyamah, dan antaranya lagi Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, dan sebagainya. Jadi antara salah satu nama hari kiamat juga adalah Al-Waqi'ah, iaitu peristiwa yang besar, ataupun dinamakan juga nama lain iaitu hari pembalasan lah. Okay, nama-nama ini diambil daripada ayat yang pertama, iaitu Iza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya hari Al-Waqi'ah, iaitu hari kiamat. Menurut Al-Imam Ar-Razi, pemilihan nama ini bukan sahaja menunjukkan kebesaran peristiwa tersebut, tetapi juga sebagai peringatan tegas daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tiada siapa yang dapat mengelaknya. Menunjukkan kat sini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semua manusia, semua makhluk, baik manusia, tumbuhan, haiwan dan sebagainya, tidak dapat mengelak daripada hari kiamat ini. Kemudian latar masa dan jenis surah, iaitu surah ini adalah surah Makkiyah, iaitu diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah. Kalau kita tengok, kalau ayat-ayat ataupun surah-surah Makkiyah ini fokusnya adalah kepada akidah, fokus kepada tauhid, fokus kepada utuhan ataupun asas pembinaan akidah tauhid iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini juga merupakan untuk peringatan kepada orang kafir Quraisy yang mendustakan ajaran Islam. Kemudian kandungan surah ini dia menekankan pembahagian manusia kepada 3 golongan. Nanti di akhirat kelak manusia ini diterbagi kepada 3 golongan, iaitu 3 golongan manusia di akhirat. Kalau kita tengok ayat 7 hingga ayat ke-56, golongan yang pertama adalah golongan as-sabiqun. Itu golongan yang terkehadapan dalam kebaikan, golongan yang paling hampir dengan Allah. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi, mereka ini adalah orang yang benar-benar ikhlas, yang konsisten beramal dan mengorbankan segalanya untuk agama. Jadi mereka ini akan ditempatkan Jannatun Na'im, seperti mana dalam surah Al-Waqi'ah ini. Kemudian jatuh kepada golongan yang kedua, iaitu Ashab Al-Yamin, golongan kanan. As-Sabiqun, orang yang terdahulu lah, orang yang terkemudian. Terkehadapan. Ni kata level paling atas. Kemudian level yang kedua, Ashab Al-Yamin, golongan kanan. Golongan kanan ni siapa? Golongan kanan ni adalah golongan mukmin biasa. Golongan orang mukmin, orang yang beriman, yang beramal soleh dan mengikuti ajaran Islam. Mereka ini akan mendapat balasan syurga yang penuh kenikmatan. Dan juga menurut Al-Imam Ar-Razi, bahawa mereka ini ialah orang-orang yang bertakwa, yang melaksanakan kewajipan syariat tanpa melampaui batas atau lalai. Jadi golongan Ashab Al-Yamin inilah golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh dan mengikut ajaran Islam sepenuhnya. Dan golongan yang terakhir, iaitu Ashab Al-Shimal, itu golongan yang kiri, iaitu adalah orang-orang kafir dan derhaka kepada
Allah Subhanahu wa taala dan mendapat azab yang pedih di neraka. Dan menurut Al-Imam Ar-Razi menyatakan golongan ini termasuklah orang-orang yang hidup dalam kelalaian, menolak kebenaran dan tidak bertaubat. Tafsir Al-Kabir menyebut bahawa pembahagian ini adalah dalil-dalil keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap orang dihitung berdasarkan usahanya di dunia. Okey, kemudian tadi ayat 7 sampai ayat ke-56 kan, dia menceritakan tentang 3 golongan ini. Pada ayat 17 hingga 56 juga, dalam pada ayat yang sama, dia menceritakan juga kenikmatan syurga dan azab neraka. Iaitu yang mana seperti yang kita tahu, syurga ini penuh dengan buah-buahan yang tidak bermusim. Kalau macam kita nak tunggu durian ada musim-musimnya kan. Jadi kalau dekat sana, kalau ikutkan dalam tafsir ini, dia menceritakan penuh dengan buah-buahan yang tidak bermusim, bidadari suci, tilam mewah, minuman dan mata air syurga. Manakala neraka seperti yang kita maklumi, angin yang sangat panas, air mendidih yang daripada nanah dan sebagainya, dan bayangan asap tebal. Dan menurut Imam Ibnu Katsir, gambaran ini bukan hanya simbolik tetapi juga realiti untuk menanam rasa takut dan harapan dalam jiwa manusia. Dan juga tafsir Al-Baghawi juga menyebut bahawa Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan syurga ini sebagai motivasi dan neraka sebagai ancaman bagi mendidik umat manusia. Jadi itu adalah sedikit sebanyaklah untuk dalam kesahan dalam surah Al-Waqi'ah. Jadi marilah sama-sama kita membaca surah Al-Waqi'ah dengan keberkatan ayat-ayat suci Al-Quran ini dapat membantu menambahkan amal-amal kita di akhirat kelak insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما
إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون
أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.